Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mula belajar pada hari ini. Tajuk yang baru. Masih lagi dalam topik 8. Okey. Tajuk yang seterusnya iaitu bahan larut lebih cepat. Okey, hari ni tajuk yang kita nak belajar hari ni iaitu bahan larut lebih cepat. Minggu sebelum kita cuti merdeka, kita dah belajar tentang cara untuk bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, jadi hari ni kita akan belajar cara-cara untuk melarutkan sesuatu bahan itu dengan lebih cepat. Okey, hasil pembelajaran pada hari ini adalah murid dapat merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat melalui penyiasatan. Okey, tapi cikgu mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan apa-apa penyiasatan. Okey, sebab yang pertama dia menggunakan air panas. Jadi awak sebenarnya perlukan bantuan daripada mak ayah awak. Tapi kalau saya yang buat, saya tunjuk dekat awak, gambaran tu pun kurang jelas. Jadi kita akan tonton video lah. Okey, bila awak dapat merumuskan cara untuk melarutkan bahan dengan lebih cepat, awak boleh mencapai TP5. Ini TP yang tinggi lah. Okey, jadi bila kita belajar sama-sama, kita buat latihan sama-sama, awak boleh capai TP5. Okey, yang seterusnya, sebelum kita nak belajar mengenai bahan larut lebih cepat, kita akan tonton video ni. Okey, saya nak awak buka buku aktiviti awak, buku teks awak. Okey, buka buku teks. Okey, tengok muka surat 96. Dekat situ ada saya uji. Menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan air sejuk. Kita akan tengok video mengenai eksperimen ni. Okey, buka buku ni siap-siap. Okey, kita akan tengok video lah. Saya akan tunjukkan awak video dari seorang cikgu. Okey, sila bagi perhatian. Pastikan awak betul-betul dengar penerangan yang cikgu ni sampaikan sebab kita tak buat aktiviti ini secara hands-on. Okey, ini cikgu lah, seorang cikgu, Cikgu Zack. Kita lihat dia punya video. Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe, dan loceng supaya anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Sekejap ada masalah sikit. Okey.
Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Kembali lagi bersama saya Cikgu Zack. Sekejap, okey. Apa tak? Yang mana buka mikrofon boleh matikan untuk bagi laluan. Awak boleh tengok video ni. Cikgu Sains Anda. Cikgu Sains Anda. Hari ini kita akan mempelajari topik bahan larut lebih cepat. Sains tahun 2. Jom kita belajar bersama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan. Standard pembelajaran 8.1.4. Mari kita lihat situasi yang pertama. Air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Air panas atau air sejuk? Mari kita siasat. Kelarutan gula di dalam air panas dan air sejuk. Alat dan bahan yang diperlukan: air sejuk, air panas, 2 buah bika, gula, sudu dan rot kaca. Langkah pertama, tuang 200 ml air sejuk ke dalam bika A dan 200 ml air panas ke dalam bika B. Masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bika. Aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak dan catatkan pemerhatian. Cikgu, buku surat berapa? Kesimpulan 96. uji kajian pertama, gula boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding dengan di dalam air sejuk. Okey, itu tadi untuk eksperimen yang pertama dekat muka surat 96. Bahan larut lebih cepat. Okey, dia menggunakan air panas dengan air sejuk. Awak dah tengok eksperimen tadi. Air mana yang lebih cepat gula larut? Air Panas. Air panas. Air panas. Air panas. Panas. tengok dekat muka surat Air panas. 97. Air Dia tengok muka surat 97. Okey. Okey, muka surat 97 ni ada soalan yang kotak kuning ni. Eksperimen ni, soalan yang kat bawah ni. Kan kita ada buat, ada gambar yang dia aduk ni. Okey, dekat bawah ni dia ada bagi soalan.
Okey, soalan dia, awak boleh tengok bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam, dekat tempat kosong tu awak tuliskan jawapan dia air panas. Sila tulis dekat buku teks tu sebab nanti awak perlu salin uji kaji ni dalam buku nota panjang. Jadi untuk soalan ni dah ada jawapan lah. Lepas awak salin nanti tolong padam. Jadi bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas. Okey, tuliskan jawapan air panas. Berbanding dengan di dalam air sejuk. Ruangan kosong tu, tuliskan jawapan yang cikgu dah gariskan ni. Dah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Okey, mengaduk ni maksudnya kita kacau gula tu kita godak lah. Okey, kita tengok video tadi, video penerangan oleh Cikgu Zack. Kita sambung. Awak boleh tengok kat buku teks, muka surat 97 dekat bawah tu. Menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Bagi situasi yang kedua pula, mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula? Mari kita siasat. Menguji kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Alat dan bahan yang diperlukan: air, 2 buah bika, gula pasir, sudu dan rot kaca. Langkah yang pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bikar. Aduk air di dalam bikar sahaja. Kemudian, rekodkan pemerhatian. Baiklah, kesimpulan bagi uji kaji yang kedua, gula larut dengan lebih cepat jika diaduk. Bagi Okey, awak tengok dekat buku teks awak. Ini uji kaji yang kedua. Okey, menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak dekat bawah ni. Okey, nanti awak salinkan alat bahan ni, aktiviti dia. Tak payah lukis gambar lah. Tulis step dia semua, langkah-langkah dia. Okey, tengok dekat muka surat 98. Okey, ada ruangan soalan ni. Okey, awak tuliskan jawapan dia. Mana satu? Cikgu muka surat apa? 98. Okey, antara gelas A dengan gelas B tadi, yang manakah yang larut gula dia?
Yang awak tengok video tadi. Yang diaduk ke yang tak diaduk? Gula dia larut dalam air. Jika B. Aduk. Okay, jadi dekat soalan bawah tu. Jika B. Okay, soalan dekat bawah tu. Bahan larut lebih cepat jika tuliskan jawapan awak diaduk. Tulis guna pensel. Nanti awak perlu salin eksperimen ni dalam buku nota panjang. Okay, nanti padam jangan contenglah buku teks ni, tulis pakai pensel dulu. Okay, bahan larut lebih cepat jika diaduk. Tuliskan yang perkataan yang cikgu dah gariskan tu. Dah. Cikgu yang atas dia tu, atas soalan tu kena buat ke? Buat dekat buku nota panjang. Yang mana cikgu? Tulis kat mana? Ni dekat muka surat 98 ni ada ruangan soalan. Okey, bahan larut lebih cepat jika. Okey, lepas tu nampak simbol pensel ni, awak tulislah dekat atas dia diaduk. Nanti selepas tamat sesi Google Meet ni, awak perlu salin semua penyiasatan ni dalam buku nota panjang. Okey, tulis jawapan dia diaduk. Kana jangan kasi kipas lah. Dah, kipas je ke? Jangan bercakap. Okey, kita tengok penyiasatan yang ketiga. Menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Okey, gula pasir dan gula cube. Okey, kita tengok sambung video daripada Cikgu Zack tadi. Okey, sila bagi perhatian. Sana. Situasi yang ketiga pula, mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Mari kita siasat. Kelarutan gula pasir dan gula cube. Alat dan bahan yang diperlukan: air, 2 buah bika, gula pasir dan gula cube. Langkah pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Masukkan 1 sudu kecil gula pasir ke dalam bika A dan 1 ketul gula cube ke dalam bika B. Aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak dan rekodkan pemerhatian. Kesimpulan bagi uji kaji yang ketiga, bahan bersaiz besar iaitu gula cube lebih lambat larut berbanding bahan bersaiz kecil iaitu gula pasir. Kesimpulan. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebagai kesimpulan, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil.
Okey, yang ini awak tengok muka surat 98 ni dekat bawah. Okey, ada saya uji yang ketiga. Okey, menyiasat ke larutan gula pasir dan gula cube. Okey, gula pasir ni gula yang selalu awak guna kat rumah lah yang pancur air. Gula cube ni yang memang bentuk empat segi bentuk cube. Okey, jadi dekat soalan ni bahagian belakang muka surat 99 ni ada soalan dekat bawah ni. Okey, awak kita akan jawab soalan ni. Okey. Okey, bahan bersaiz kecil. Okey, tuliskan jawapan kecil dekat ruangan yang gambar pensel tu. Bahan bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar. Tulis jawapan awak kat ruangan kosong ni. Okey, nanti kita nak siap. panjang. Dah siap. Okey, sekejap kita tunggu kawan-kawan yang lain Bahan bersaiz kecil Cikgu. Dah siap. bersaiz Dah besar. siap. 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 Dah siap. Okey, untuk kesimpulan hari Siap. ini. Okey, dah. Kesimpulan untuk hari ini. Okey, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat. Okey. Sekiranya kita aduk bahan dalam air panas. Tadi kita buat dua, air panas dengan air sejuk. Okey, air panas gula lebih cepat larut berbanding air sejuk. Kemudian diaduk. Okey, diaduk ni maksudnya kita kacau air tu. Bila kita aduk, dia lagi senang mudah cepat larut berbanding kalau kita letak gula kita biar je, kita tak buat apa-apa. Lambatlah gula tu nak cair dalam air. Lagi-lagi kalau air tu air sejuk, lagi lambat. Kalau air panas, dia mungkin cepat sikit lah kalau kita tak kacau dia, tak aduk dia. Dan yang ketiga, menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Ini yang tadi kita gunakan gula pasir dengan gula cube. Gula pasir lebih senang terlarut berbanding gula cube. Dia lambat sikit. Okey, jadi sekarang kita akan jawab buku aktiviti. Okey, boleh keluarkan buku aktiviti awak. Okey, sila rujuk muka surat 59. Dah. Dah. Belum. Dah. Dah. Okey, tuliskan tarikh hari ini. Dah. Cikgu, muka surat berapa? Itulah lain kali cakap lagi. Bila saya cakap semua orang bercakap. Muka surat 59. Okey, buku aktiviti muka surat 59. Okey, dekat ruangan tarikh ni sila tuliskan tarikh hari ini 7 September. Okey, tuliskan tarikh hari ini 7 September 2021. Okey. Kita akan jawab latihan ni. Saya uji memerhatikan kelarutan bahan di dalam air panas dan air sejuk. Okay, alat dan bahan yang diperlukan 100 ml air panas, 100 ml air pada suhu bilik. Okay, 100 ml air sejuk, serbuk koko dan sudu kecil. Okay, kat sini dia bagi bahan ni 100 ml air pada suhu bilik. Suhu bilik ni maksudnya air yang memang ada dalam bekas air awak tu. Ada suhu sekitar lah. Bukan air sejuk atau air panas. Bekas air yang awak selalu isi air tu, awak boleh pakai itulah sebagai air suhu bilik. Okey, langkah-langkah dia. Yang pertama, sediakan susunan alat dan bahan seperti gambar raja di bawah. Okey, satu cawan air sejuk, air pada suhu bilik dan air panas. Okey, yang kedua, masukkan serbuk koko ke dalam ketiga-tiga cawan di atas.
Okey, 1 sudu serbuk koko. Okey, aduk serbuk koko secara serentak. Okey, rekodkan tempoh paling cepat, cepat atau lambat. Serbuk koko dilarutkan ke dalam ketiga-tiga cawan di atas. Okey, berdasarkan kefahaman melalui video yang awak tonton tadi dan kesimpulan yang telah kita buat. Okey, sekarang kita perlu rekod dah tempoh masa untuk serbuk koko ni melarut dalam 3 jenis air. Okey, untuk air sejuk. Okey, antara air sejuk, air yang berada dalam keadaan suhu bilik dan air panas, yang manakah paling cepat serbuk koko larut? Air panas. Air panas. Air panas. Okey. Air panas. Air panas. Air panas. Okey, dia Air panas. dia awak tulis kat sini kat kotak air panas ni awak tuliskan paling cepat. Okey, yang paling lambat terlarut. Sejuk. Sejuk. Ya lah. Sejuk. Okay, awak tuliskan lambat. Sejuk. Okey, dan suhu bilik cepat. Dah. Okey, kita tengok soalan dekat bawah. Okey, serbuk coklat larut paling cepat di dalam air. Dalam air apa, Sofia? Air panas. Air panas. Air panas. Dan paling lambat di dalam air Sejuk. 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 Okey, tuliskanlah jawapan awak. Jangan tengok je. Kita tak lama lagi kalau sekolah buka ni, buku semua dah penuh dah dengan latihan. Nampak bukan? siap. Cikgu ni. Okey, nombor 2. Tiga untuk buku. Nombor 2, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air Panas. Panas bilik. air panas berbanding di dalam air Sejuk. sejuk. Sekejap ya, saya nak ambil kunci nak buat ini. Cikgu nak sekolah bila? Okey, tengok latihan seterusnya muka surat 60. Cikgu nak sekolah bila? Okey, muka surat 60. Cikgu nak sekolah bila? Jawab, awak boleh tak tanya soalan tu nanti? Kita sedang jawab latihan ni. Nanti bila cikgu bagi buka ruangan jawab soalan, awak tanya soalan. Okey. Muka surat 60, aktiviti 6. Memerhatikan kelarutan gula cube, gula pasir dan gula halus. Okay, alat dan bahan yang diperlukan, 3 bikar sama saiz, rod kaca, sudu kecil, air. Okey, air kat sini dia tak sebutlah air panas ke air sejuk ke, dia sebut air saja. Gula cube, gula pasir dan gula halus. Ada 3 jenis gula yang digunakan. Gula cube, gula pasir dan gula halus. Okay, kita tengok langkah-langkah dia. Yang pertama, masukkan 200 ml air ke dalam setiap bikar. Okay, kemudian masukkan seketul gula cube, 1 sudu gula pasir dan 1 sudu gula halus ke dalam setiap bikar berikut. Okay, bikar A, dia masukkan gula cube, bikar B, gula pasir dan bikar C, gula halus. Okay, nombor 3, aduk air dalam ketiga-tiga bikar secara serentak.
Okey, perhatikan dan rekodkan pemerhatian yang diperoleh. Okey, apa yang kita nak rekodkan? Kita guna perkataan paling cepat, cepat atau lambat. Okey, kita tengok jadual dekat bawah. Okey, jenis gula dan tempoh gula larut. Okey, ada 3 gula, gula cube, gula pasir dan gula halus. Tadi masa kita tengok video eksperimen Cikgu Zack, dia gunakan gula cube dan gula pasir. Okey, jadi kat sini ada 3 gula lah, gula halus. Okey, berdasarkan kefahaman awak melalui video yang awak dah tonton, gula manakah yang mengambil tempoh larut yang lambat? Gula pasir. Yang Air lambat. sejuk. Apa salah air sejuk ni? Yang mana Gula mengambil tempoh cube. Gula cube mengambil tempoh masa yang lambat. Okey, awak tulis apa ni lah, lambat. Okey, antara gula pasir dengan gula halus. Okey, gula pasir dan gula halus. Syed Adni, yang manakah paling cepat? Gula halus. Gula halus. Gula halus akan larut paling cepat. Okey, kawan-kawan, murid-murid boleh tulislah jawapan dia. Manakala gula pasir cepat. Dah. Okey, soalan nombor 1. Jenis gula yang manakah larut paling cepat? Dan mengapa? Okey, Fakrul Gula halus. Wafiq ada kan? Okey, yang mana larut paling cepat Fakrul? Gula halus. Okey, gula halus. Okey, mula-mula tuliskan jawapan kita gula halus. Kenapa gula halus yang larut paling cepat? Kenapa Fakrul? Gula halus larut paling cepat kerana apa dia Fakrul? Jap. Sekejap. Kerana okay, Imani Humaira ada jawapan ke? Dia dah banyak kali buka mikrofon dia. Okay, kenapa kita kata gula halus paling cepat larut? Anania? Kita ada 3 jenis gula. Gula cube, gula pasir dengan gula halus. Kemudian kita cakap gula halus paling cepat larut. Kenapa? Tak tahu. Okey, ada sesiapa yang nak bantu? Sebab dia halus. Saiz kecil. Okey, kerana dia bersaiz kecil. Gula halus kerana, okay, tulis jawapan kat sini. Bersaiz kecil.
Okey, soalan nombor 2. Jenis gula yang manakah larut paling lambat? Gula cube. Gula cube. Gula cube. Gula cube. Gula cube. Okey, kenapa gula cube paling lambat? Sebab dia bersaiz besar. Dia bersaiz besar. Okey, Sebab dia kerana bersaiz besar. bersaiz besar. Dah. Belum. Dah. 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 Dah siap. Okey, soalan yang ketiga. Belum. Bahan boleh larut lebih cepat Belum. menggunakan saiz bahan yang lebih. Macam mana kita nak guna saiz apa yang boleh larut lebih cepat? Kecil. Kecil. Gula pasir. Kecil. Kecil. Okey dah? Kita nak buat aktiviti apa dah? Dah. Okey, tengok muka surat 61, aktiviti 7. Memerhatikan kelarutan garam yang diaduk. Okey, alat dan bahan dia 3 bikar sama saiz, 1 sudu kecil dan rot kaca serta garam. Okey, ni diguna garam lah. Tadi semua guna gula kan? Okey, langkah-langkah dia. Isi 200 ml air ke dalam setiap bikar A, B dan C. Okey, bikar ni dia dah buatlah. Tulis A, tulis B dan C. Okey, masukkan 1 sudu kecil garam ke dalam setiap bikar. Okey, kita masukkan 1 sudu kecil garam dalam setiap bikar. Aduk air dalam bikar A dengan laju. Okey, bikar A dengan laju. Kita aduk dia dengan laju. Dan aduk air di dalam bikar B dengan perlahan. Okey, bikar A ni kita aduk dia laju. Sini kita aduk dia, bikar B kita aduk dia perlahan. Okey. Dan lakukan secara serentak. Biarkan air dalam bikar C tidak diaduk. Bikar C tak aduk. Kita tak kacau dia lah. Okey. Perhatikan garam dalam setiap bikar dan catatkan pemerhatian di dalam jadual di bawah. Okey, ini pun tadi awak tengok video juga. Tapi video tu dia buat 2 saja. Diaduk dan tidak diaduk. Dalam buku awak 3 pula cara dia. Aduk dengan laju, aduk perlahan dan tak diaduk. Okey, berdasarkan awak punya kefahaman melalui video yang awak dah tonton. Okey, tempoh garam larut. Kita perlu tulis paling cepat, cepat atau lambat. Okey, antara ketiga-tiga bikar ni A, B dan C, yang manakah lambat larut? Bikar B. Bikar B. Bikar B. Bikar B. Bikar B. Ya ke bikar B? Okey, kita tengok balik. Bikar C. Bikar C. Bikar C. Bikar A ni kita aduk dengan laju. Bikar B kita aduk dengan perlahan. Bikar C kita tak aduk.
kita tak kacau pun. Jadi yang paling lambat larut mestilah bika C. Jadi awak tulis kat bika C ni lambat. Okey, yang paling cepat larut A atau B? Paling okey, manakala bika B cepat. Bika A ni paling cepat sebab kita kacau dia dengan laju. Bika B dia tak berapa cepat sebab kita kacau dia dengan perlahan. Okey, mari kita jawab soalan dekat bawah tu. Garam di dalam bika larut paling lambat. Bika mana yang larut paling lambat? Bika C. Garam di dalam bika C larut paling lambat kerana saya nak dengar jawapan dia pula. Cikgu tak sangkut. Kerana tidak aduk. Namanya nama Akif Zafran. Okey, bika C paling lambat kerana tidak diaduk. Tidak. Okey, tuliskan jawapan awak. Tidak diaduk. Okey, nombor 2. Garam yang paling cepat. Belum. Sudah. Okey, nombor 2. Garam yang paling cepat larut ialah garam di dalam bika bika A. Okey, soalan yang ketiga. Bahan boleh larut dengan lebih cepat jika apa? Jika Aduk. Okey, pandai. Aduk. Dah siap. Okey. Dah siap. Okey, Dah tugas- siap. Okey, dah siap. Okey, tengok tugas seterusnya. Dah siap. 62. Ini saya tak nak tolong awak jawab sendiri. Okay, muka surat sebagai kerja rumah awak cuti 1 minggu kan, minggu depan. Awak boleh awak jawab soalan ni dengan merujuk latihan-latihan yang kat depan ni lah tadi. Okey, muka surat 62. Tandakan betul pada cara yang paling cepat untuk menyediakan minuman coklat. Okey, awak tandalah. Tanda air panas ke, air sejuk ke, gula kering, gula pasir, diaduk atau tidak diaduk. Okey, ini kerja rumah yang pertama. Okey, tandakan muka surat 62. Okey. Dah. Terusnya. Okey, dah tengok video penyiasatan tadi Cikgu Zack punya tu awak dah tengok. Jadi yang seterusnya ada awak tengok buku teks muka surat 96. Okey, yang pertama ni saya uji yang pertama. Awak perlu salin dan soalan ni tadi cikgu dah bagi jawapan kan? Awak salin lah. Okey, salin dalam buku nota sains. Lepas tu saya uji yang kedua pun sama, salin dalam buku nota sains dan saya uji yang ketiga pun salin dalam buku nota sains. Tak perlu tak perlu lukis. Jangan lukis awak salin ajalah. Okey, boleh? Boleh. Kali. Boleh. Risa Irina ada soalan. Cikgu Sahira. Mestilah boleh.
Okey, jadi itu adalah 2 kerja rumah awak yang awak perlu buat 2 minggu akan berdiri selepas 1 minggu. Ya, Aki? Itu ada soalan ke? Ibu buat muka surat berapa? Muka surat 96. Awak nampak 96 tu, awak nampak dia tulis saya uji 1. Awak buat semua ni sampai jawab soalan ni. Kemudian saya uji 2, sama juga salin sampai ke soalan ni. Gambar tak perlu lukis. Okey, kemudian saya uji 3 pun sama, salin sehingga jawab soalan. Tadi cikgu dah minta awak tuliskan jawapan. Okey, selesai awak salin ni semua dalam buku nota sains awak. Awak padamlah jawapan yang awak dah tulis tu. Okey, boleh? Boleh. Itu saja daripada saya. Awak akan cuti selama seminggu. Okey, jangan ke mana-mana, duduk rumah. Jadi baik-baik. Okey. Dan sebelum saya tamatkan sesi Google Meet, kalau tak ada, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua murid yang mengikuti Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.